Okey, baik. Jika anda mempunyai anak-anak yang meminati robot-robot, teknologi ataupun adik-adik sedang menonton sekarang ini suka menyertai pertandingan-pertandingan di sekolah, ini ada perkara menarik yang kami nak kongsikan kepada anda berkenaan Tech Olympic yang sudah pun bermula. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan program ini. Saya perkenalkan seorang tetamu di studio iaitu Puan Ruziah Syafiee selaku Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum dan selamat pagi, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tech Olympic ni sudah difahamkan sudah dilaksanakan ataupun bermula pada tahun lepas dan diteruskan untuk tahun ini. Ini bermakna ada respon yang baik daripada pelajar dan juga rakyat Malaysia berkenaan dengan program Tech Olympic ini. Mukadimah je pengenalan terlebih dahulu, Puan. Silakan. Okey, terima kasih pertama kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi ruang kepada Musti terutamanya untuk kita membawa memperkenalkan kepada masyarakat mengenai program kita yang untuk membudayakan sains, teknologi dan inovasi. Ya. Sebenarnya program Tech Olympic ini seperti yang disebutkan tadi telah dilaksanakan mulai tahun 2021 dan ini adalah tahun kedua pelaksanaannya dan program ini adalah inisiatif untuk kita memupuk minat, kesedaran di kalangan generasi muda berkenaan dengan sains, teknologi dan inovasi. Ya. Dan kita buat Tech Olympic ni because kita nak pendekatan secara pertandingan yang untuk kita membudayakan belia dengan minda kritikal, set kemahiran, inovasi yang lebih bermakna lah. Untuk makluman juga selaras dengan gagasan Malaysia Madani, elemen D dalam perkataan Madani tersebut adalah merujuk kepada daya cipta, iaitu salah satu daripada 6 tonggak utama yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan dalam elemen daya cipta ni adalah sebenarnya untuk kita memberi penekanan kepada kesiapsiagaan negara untuk menghadapi kerancakan 4.0 industri 4.0 dan melalui program ni nanti kita akan ada pelbagai pertandingan yang berkaitan dengan teknologi, termasuk berkaitan dengan kecerdasan buatan, pengkodan, robotik dan juga perkara-perkara yang memang kita telah sebelum ini laksanakan dan dia akan dilaksanakan di peringkat negeri, zon dan kita akan laksanakan bagi tempoh sehingga Oktober dan pertandingan akhir kita akan adakan pada bulan November nanti dan kita untuk tahun kedua ni kita committed untuk meraih sebanyak 1 juta penyertaan. Jadi kita akan mensasarkan kepada pelajar-pelajar berumur 7 tahun sehingga belia berumur 30 tahun. So keterangkuman kita tu besarlah. Dan Malaysia Tech Olympic 2023 akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada hari Sabtu ni, 16 hari bulan di Dewan Chinese Recreation Club di Kulim. Okey, seperti yang anda sedang saksikan sekarang ini kan, teknologi drone antara teknologi yang mendapat perhatian, bukan dipakai untuk kanak-kanak yang mencipta ataupun menggunakan ini saja. Dalam sektor pertanian, persembahan pun pakai banyak sekarang kan, tukar drone dengan firework kan. Jadi itulah sebenarnya tujuan Tech Olympic ni, untuk kita menyemarakkan lagi budaya anak-anak kita meminati bidang sains dan juga teknologi ini. Selain daripada itu, apa yang cuba dicapai menerusi penganjuran Tech Olympic ni, Puan? Seperti juga yang telah kita dengar dalam beberapa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan bagaimana kita nak meningkatkan STEM, sains, teknologi, engineering dan juga matematik di kalangan pelajar kita dan juga belia. Ini adalah salah satu kaedah untuk kita memupuk minat penciptaan especially dan juga inovasi di kalangan anak-anak dan belia untuk mereka lebih meminati bidang STEM ini dan seterusnya mereka memilih bidang kerjaya dalam STEM. Dan selain itu kita juga memberi peluang inklusif kepada semua pihak di mana kita juga melaksanakan program ini secara outreach untuk kita capaian kepada masyarakat di luar bandar untuk mereka mengenali berkenaan dengan teknologi terkini dan pengaplikasian dalam kehidupan seharian mereka lah. Ini semua alat-alat ini memang direka oleh pelajar yang kita
kongsikan demonstrasi disiplin tadi, ada macam anjing menari, ada drone. Kalau Puan boleh kongsikan, mereka ni daripada pelajar sekolah ke macam mana ni? Okey, sebenarnya kita menyediakan sebenarnya peralatan untuk mereka membuat penciptaan idea. Ya, contohnya buat robotik. Bahan-bahan asas tu disediakan oleh pihak penganjur, kita maksudnya MUSTI. Dalam masa yang sama kita benarkan mereka untuk mencipta benda baru daripada peralatan tersebut. So kita memang sangat teruja melihat pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah pun dah ada idea yang sangat baik lah dalam mereka. Bermaksud mereka ni adalah antara innovator kita. Innovator kita yang boleh kita garap dan boleh kita bangunkan untuk mereka menjadi remaja dan juga kemudiannya belia dan juga masyarakat Malaysia yang berteknologi di masa akan datang. Yelah, anak-anak muda sekarang ni minat benda-benda macam ni, Puan, kan? Daripada sangat, kita biarkan mereka terperap dalam bilik, kita panggil mereka keluar, curahkan segala idea yang mereka ada di dalam bilik itu supaya boleh diaplikasikan di luar sana. Cumanya sekarang ini apa antara pertandingan yang sudah pun disusun sepanjang bulan ini hingga bulan depan untuk para pelajar? Kita ada 6 tema utama untuk Taklimpik ni, iaitu kita melibatkan sains dan inovasi, kita ada aero angkasa, kita ada internet kebendaan dan juga sains data, kita ada juga perkara-perkara berkaitan dengan angkasa, ya. Jadi antaranya adalah kita buat cabaran drone, ya, cabaran drone. Kita buat cabaran untuk unmanned vehicle, ya, yang kita panggil, dan juga kita ada juga program-program pengkodan, ya, pengkodan, because kita nak melahirkan lebih ramai coders di masa akan datang. Ini adalah selaras dengan actually aspirasi negara yang telah kita garapkan dalam Dasar Sains Teknologi dan Inovasi mulai 2021 hingga 2030, di mana kita ingin melahirkan lebih ramai lagi pencipta teknologi di masa akan datang, dan kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi kita sendiri mengeluarkan teknologi kita. Dalam masa yang sama, akhirnya Malaysia akan menjadi sebuah negara berteknologi tinggilah. Kita memang masih maklum keperluan ataupun kehendak dunia luar dalam bidang sains, teknologi dan juga inovasi ini. Cuma adakah pandemik COVID-19 menjadi pemangkin untuk kita mempercepatkan penggunaan atau menyebarluaskan lagi skill-skill ini kepada anak-anak muda? Saya akui sebenarnya cabaran COVID-19 itu adalah satu hikmah di sebaliknya. Di mana sebelum ini program-program kita pembudayaan kita buat secara fizikal sahaja. Jadi capaian kita terlalu terhad untuk kita memberi ruang kepada masyarakat mengenali berkenaan dengan apa yang dilaksanakan untuk pembudayaan STI secara informal, ya. Jadi dengan adanya COVID kita telah membuat program melalui secara maya, ya. Dan capaian kita untuk Taklimpik sahaja kita mensasarkan 15 juta capaian digital, ya. Berbanding dengan penyertaan sebanyak 1 juta secara fizikal. Jadi seperti yang disebutkan tadi, selain daripada itu kita lihat banyak inovasi-inovasi yang tercipta sewaktu COVID-19. Jadi itu juga adalah pemangkin untuk kita mewujudkan program Taklimpik ini, di mana sekiranya kita melakukan aktiviti-aktiviti sains dalam bentuk pertandingan yang menyeronokkan, contohnya especially dalam kalangan anak-anak sekarang yang sangat minati teknologi dan sebagainya, itu akan lebih memberi mereka satu peluang untuk pencetusan minda dan juga melahirkan set kemahiran teknikal di kalangan mereka. Okey. Yalah, anak-anak muda ni memang dia minatlah perkara-perkara macam ni, kan. Cumanya sekarang ini adakah terdapat sebarang kolaborasi antara pihak MUSTI sendiri bersama dengan barangkali Pusat Sains Negara, kita ada planetarium, kita ada banyak pusat-pusat sains yang ialah kebanyakan di Lembah Kelang, tapi kalau berkolaborasi adakah ialah mempunyai perancangan seperti itu untuk ialah orang kata nak meningkatkan minat anak muda ni, kan? Oh ya, betul. Kita tidak bekerja secara bersendirian. In fact kita menggunakan konsep quadruple helix dan quintuple helix, yang mana kita melibatkan akademia, kita melibatkan industri, kita melibatkan komuniti, dan juga dalam hal ini dalam kita membuat pembudayaan ni kita ada pusat-pusat sains yang kita sediakan. Contohnya yang disebut tadi adalah Pusat Sains Negara dan planetarium. Tapi akses kepada masyarakat untuk sampai ke tempat itu agak terhad. Jadi apa yang kita buat, kita banyakkan juga program berbentuk outreach, ya. Kita bawa pembudayaan sains ini kepada mereka, bukan sahaja mereka datang kepada kita. Di samping itu kita juga telah bekerjasama dengan persatuan-persatuan pembudayaan sains di negeri. Contoh kita ada di Terengganu, ya. Kita ada Tekdom di Pulau Pinang, dan kita ada Petroscience
sains kita sendiri di bawah Petronas. So itu pun kita telah tubuhkan satu kerjasama yang mana kita akan menyelaraskan program-program kita supaya kita dapat memberi rangkuman yang lebih besar kepada masyarakat Malaysia, tidak hanya terhad kepada mereka di dalam bandar tetapi juga di luar bandar, especially termasuk Sabah dan Sarawak. Itu yang memang kita beri penekanan. That's why pada tahun ini kita Techlimpik kita laksanakan secara zon, ya. Kita secara zon. Manakala program lain, contohnya kita ada Minggu Sains Negara. Namanya Minggu Sains tetapi kita laksanakan bagi tempoh mulai Mei sehingga sehingga November. Dan itu juga telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri, dan program yang pertama telah dilaksanakan di Negeri Sembilan, dan ini juga kita membuat kerjasama bersama kerajaan negeri, ya, untuk kita memberi ruang kepada mereka mempertengahkan apakah perkara-perkara berkaitan sains yang mereka nak tonjolkan di negeri mereka, dan kita bekerjasama dengan IPTA untuk mereka menjadi salah seorang pemain dalam mendekati masyarakat untuk memudayakan sains, teknologi dan inovasi. So keterangkuman kita memang meliputi semua pihak lah sebenarnya. Sebenarnya sains ni seronok, cuma apabila kanak-kanak kan belajar dalam kelas dalam bentuk formal, jadi tak suka, dia malas, ada peperiksaan kan. Jadi kita menggunakan pendekatan sedikit berbeza. Zaman pun dah ke depan untuk kita memastikan agar anak-anak ni meminati kembali bidang sains dan teknologi. Tak adalah sampai laporan sebelum ni 30,000 pelajar tak datang menduduki PPS-SPM. Ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Dunia teknologi ni kalau digabungkan dengan pendidikan sains dan teknologi, lagi ke depan kita puan, ya. Okey, setakat ini apa penambahbaikan yang dilaksanakan untuk program Techlimpik tahun ini? Teknologi itu berubah dari tahun ke tahun. Saya rasa cerita bulan-bulan pun teknologi sentiasa berinovasi kan. Jadi untuk tahun ini apa agaknya yang ditambah baik untuk Techlimpik seiring dengan perkembangan teknologi? Walaupun mungkin konsep tu masih robotik, konsep tu masih lagi drone dan sebagainya. Tetapi elemen dalam itu kita tambah baik. Jadi sebab kita tidak hanya terhad kepada satu-satu teknologi sahaja. Kita melihat kepada aspek penggunaan, especially penggunaan di kalangan masyarakat untuk pengaplikasian dalam kehidupan seharian mereka. That's why kita minta mereka buat apa-apa inovasi itu, apa yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Itu yang kita bawakanlah. Sebab mereka perlu tahu bahawa teknologi tidak asing dengan kehidupan kita seharian. Dia sangat terangkum dalam kehidupan kita. Contohnya macam dalam bidang sains, teknologi dan inovasi, kita bukan melihat sains tu berkenaan dengan roket sahaja atau berkenaan dengan sesuatu yang di luar jangkauan kita, tetapi ia adalah perkara-perkara yang kita laksanakan hari-hari. So penambahbaikan tu kita buat dalam bentuk pertandingan tadi tu menggunakan teknologi seperti robotik dan sebagainya lah. Dan buat masa ni capaian kita memang untuk Techlimpik ni dah melebihi daripada 450,000 pendaftaran. Tapi jangkaannya? Jangkaannya 1 juta. So kita ada dalam tempoh berapa bulan lagi yang kita boleh capai. Kita jangka memang boleh capai lah dari segitu. Yang Bapak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan bertemu dengan Elon Musk untuk membincangkan beberapa perkara yang pastinya juga bersangkut paut dengan teknologi. Bagaimana sebenarnya ini merupakan satu perkembangan yang baik untuk pihak Kementerian MOSTI sendiri untuk memastikan agar industri teknologi di Malaysia ini bangun dan juga berkembang pesat? Itu antara salah satu yang kita bangkitkan dalam kita punya tagline, luar biasa, global dan inklusif. Maksudnya kita Malaysia ni bersedia untuk kita bergabung tenaga dengan pihak-pihak lain ataupun negara lain yang lebih maju dalam bidang teknologi. Jadi apa saja teknologi yang datang tu sebenarnya kita ready, kita bersedia untuk menerima, dan kita juga telah ada asas itu di mana kerajaan memang memberi sokongan, dorongan yang sangat kuat, dan juga kerjasama daripada industri lah. Sekarang ni we are talking about electrical vehicle, hydrogen dan sebagainya kan. So perkara-perkara tu memang disambut baiklah oleh kementerian terutamanya untuk menyediakan contohnya Pelan Hala 7, dasar dan sebagainya untuk kita membantu negara pergi ke arah itu. Sekarang ni pun banyak dibincangkan tentang green technology kan. Mana-mana semua memberi fokus tentang green technology. Kita Malaysia tidak terkecuali lah.
Bagaimana pihak MOSI untuk memastikan agar perkara ini tercapai? Ya, kita pun dalam langkah itu, dalam apa juga perkara yang kita bangunkan untuk teknologi kita mengambil aspek itu ya. Dan soon mungkin tidak perlu saya maklumkan di sini, kita akan melancarkan juga satu inisiatif kerajaan yang memang berkaitan dengan green technology yang akan dibuat nantilah dalam masa terdekat. Maksudnya, apa maksudnya kan? Maksudnya ada banyak lagi peluang pekerjaan yang akan dibuka apabila kita memberi pengkhususan dalam bidang green technology. Contohnya macam robot yang dah sedang saksikan ni, kalau tanya saya, maaf lahir puan, saya anggap ni macam anjing ke apa kan, dia bergerak. Tak ada kepala tapi tak apa. Yang penting pergerakan itu di setiap pergelangan itu nampak kelihatan seperti haiwan yang mempunyai empat tapak kaki dan juga tangan kan. Jadi ini inovasi yang dilaksanakan oleh para pelajar, ya Puan? Dia sebenarnya tu kancil. Oh, kancil. Dia sebenarnya adalah kancil lah. Ya. Biasalah kancil proses kecil kan. Kita kena perkenalkan mereka dengan robot. Ya, robot ni dah digunakan di banyak sektor lah. Bukan saja industri dan sebagainya. Ya, kalau ikut lawatan saya baru-baru ni ke US, di Boston, mereka juga sebenarnya menggunakan perkara yang sama dengan kita. Maksudnya kedudukan kita ni tak jauh daripada mereka. So kita juga dah ada inovasi untuk mencipta robot. Tapi apa fungsinya ni, kalau Puan boleh kongsikan lah, robot kancil ni untuk apa sebenarnya? Sebenarnya kita nak tunjukkan bagaimana kita boleh menggerakkan dan sebab sekarang ni kita banyak otomasi. Di dalam sektor-sektor industri juga kita banyak menggunakan robot-robot. So kita nak tunjukkan kepada pelajar ini adalah antara robot ciptaan kita yang boleh mungkin selepas ini boleh dikembangkan untuk melaksanakan aktiviti lain. Kita juga pergi, kalau kita sebelum ni semasa COVID, kita dah ada di kedai-kedai makan yang menggunakan robot untuk menjadi waiter dan sebagainya kan. So ini antara kita punya asas lah untuk membangunkan apa lagi robot-robot masa akan datang lah. Okay. Saya risau lepas ni kamera-kamera kami semua dalam ni dia berjalan sendiri. Sebab otomasi kan. Ada dah juru kamera. Okey, tak apalah. Okay. Itu adalah perkembangan yang baik sebenarnya. Terima kasih kepada Puan Ruziah kerana ialah setiap teknologi ni ada kebaikan dan juga keburukan. Kita perlu menggunakannya dengan lebih bertanggungjawab lah ya. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke Selangor. Kita nak bersama dengan rakan penyampai Samsul Samsi Sam untuk berkongsi berkenaan sumbangan mangsa banjir dan penerangan tentang penambahbaikan mengatasi banjir di Don Paya Jaras. Silakan Sam.